Oh, Assalamualaikum. Jalan Miss. Selamat pagi, Mr. Miss. Okey. Okey, kita mulakan lab kita dengan bacaan doa masing-masing, okey? Okey, Miss nak ambil attendance, okey? Okey, bila Miss sebut nama boleh jawab semua senyapnya hari ni. Okey ke semua? Baru bangun tidur ke? Okey doktor. Okey, Miss. Ke tengah berperang, tengah ni claim E pemula? Ada yang tengah claim ke? Daripada pagi tak dapat lagi ni. Okey, jom kita mulakan panggil nama dulu Ijlal Nuni binti Nazar. Ada? Ada. Okey. Nur Syamimi, Ada, Miss. Liwah, Ada, Miss. Nurul Syuhada, Ada, Miss. Syafiqah Nasuha. Saya, Ada. Miss. Ada. Okey. Nabil, Ada Miss. Intan Syahida. Yes, Miss. Okey. Yong Hung Shi. Ada, Miss. Okey. Huashi. Ainu Sofia. Sorry. Ainu Sofia ada? Ainur kan? Ainur Sofia. Tak ada Okey. Kajala Chimi. Ada, Miss. Betul ke? Saya sebut nama awak. Betul-betul. Tajiahro. Ada, Miss. Okey. Fatin Nur Najihah. Ada, Miss. Okey. Nur Fitri. Sorry. Muhammad Ada, Miss. Fitri. sorry. Yuan Yi. Ada, Miss. Ada. Okey. Li Yingchi. Ada. Ada. Oh kamu. Ni ke caramel? Okey. Wanura Fifi. Ada, Miss. Okey. Nurul Intan Zulaika. Ada, Miss. Okey. Nur Ain. Ada, Miss. Okey. Nurul Wazira. Ada, Miss. Okey. Nur Ashila. Ada, Miss. Natasha. Okey. Sufizatul. Ada, Miss. Okey. Nurul Fazira. Ada, Miss. Okey. Nur Farah. Ada, Miss. Wahida. Okey. Muhammad Sarajudin. Tak ada. Message ke? Oh no mic. Okay. No Halawati Hakima. Nur Halawati. Ada, Miss. Okay. Nur Husna. Ada, Miss. Okay. Nur Najmina. Najmina. Okay, take dulu. Okay, Hazfa Natasha. Miss, tadi Nur Najmina tu dia kat tandas. Okay. Hazfa Natasha ada?
Dekat tandas juga. Okay, Bibi Ratna. Ada Miss. Nur Alia. Ada Miss. Okay. Nur Syazwani. Ada Miss. Okay. Syed Muhammad Harit Iskandar ke? Ada Miss. Okay. Abdullah Fahmi. Ada Miss. Ada. Okay. Nur Ain Natasha. Ada Miss. Okay. Muhammad Aiman. Ada Miss. Okay. Nur Adlina. Ada Miss. Nurul Shanina. Ada Miss. Sedap nama awak. Nur Baiti. Ada Miss. Okay. Syamina Nur Wajihah. Gitu. Ada? Ada. Okay. Nik Fasihah. Ada Miss. Okay. Haifa Atirah. Ada tak? Okay. Nur Aisyah Balkis. Yes, Ada tak? Yes, Miss. Okay. Bin Shunging. Gin. Ada Miss. Okay. Saya nak sebut nama you. Betul kan? Bin Shunging. Gin. Betul? Ya, betul. Jin. Okay. Ya. Thank you. Muhammad Azizul Fahmi. Ada Miss. Boleh tak lepas ni Miss sebut nombor je. Nombor yang ujung ni. Panjanglah nama you guys. Boleh Okay, siapa yang 2 orang tak datang ni, kalau dia datang bagi tahu. Kalau dia tak datang, tak payah bagi tahulah. Tak apa, saya faham lah tu. Okay. Kita nak start lab dah. Oh, jap. Sebelum tu, Miss dapat tahu daripada Dr. Azwan ni ada yang record kelas. Boleh tahu tak macam mana nak record tu? Saya pun baru belajar. Siapa yang record tu Hello? Dia pakai macam mana? Windows G yang pakai Windows G. apa? Windows G yang nama dia. Nanti Miss Google. Tekan. Tekan button Windows plus G. Oh, untuk gaming tu punya recording Untuk gaming. tu. Okay, faham. Okay, thank you. Okay. Nanti dah record tu share dengan kawan-kawan tau. Azizul kan? Kalau macam mana? Kalau dapat send, saya dapat send. Yang besar kan record. Yang besar. Faham. Okay. Okay, jom kita start kelas hari ni. Kita nak buat lab 2 punya. Sekejap, ni share. Okay, untuk lab 2 kita akan belajar part 1 adalah building simple function and part 2 adalah solving the equation. Okay, so ni agak penting sebab ni dah mula masuk dekat NA lah yang kita belajar selama ni. So dah mula berkait. Jadi dia ni topik yang agak penting lah. Jom kita mulakan. Okay, kita tengok note kita. Okay, note ni semua cikgu pula. Miss dah hantar dalam lab Google Classroom Boleh tengok kat Classroom. Kita dah ada post kat situ semua pasal nota-nota ni. Dan rasanya assignment dah masuk kot. Tak? Belum. Assignment akan masuk sekejap lagi kot. Lepas habis kelas ni dia akan masuk assignment untuk lab tu. Dia dah masuk. Okay, belum. Okay. Jom kita start kelas je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Building simple function. Macam kita belajar C++ dulu, korang dah belajar function kan? Ada tak belajar function masa C++ dulu? Hello? Ada tak belajar function dekat C++ ataupun SAS? Mesti pernah belajar pasal function kan? Ada Miss. Nobody. Ada.
Jadi sama juga dengan MATLAB, kita ada function. Function phi are also program phi with m. So dia kalau kita buat dalam MATLAB, dia akan save phi tu sebagai .m kalau perasan. And function can accept input and return output. So dia boleh accept input dan return output. Dia simple lah. Function macam dia konsep dia sama je macam C++, macam SAS. Dia adalah untuk kita letak sesuatu proses dekat dalam tu dan kita boleh call dia balik. Itulah fungsi function. Okay? Jadi function.mphi is a group of statement that together. Nampak ada group of statement. Jadi kita boleh letak group of statement kat sini. Boleh buat calculation dekat sini. Tapi dan kita boleh call dia balik dalam kita punya program. So function, operation and on variable, they are all workspace. Okay, ni kita akan tengok masa kita buat latihan. Nanti kita akan lebih faham. Okay, syntax of the function statement is function. Lepas tu dia bagi tahu out dia nak keluar apa. And then dia kena samakan dengan file kita. And kita kena call dekat sini in apa. Okay, let's kita tengok yang nota yang satu lagi. Okay, dekat sini dia ada tunjuk contoh syntax of function statement. Kalau korang perasan kat sini, dia tahu function ini dan dia explain dekat sini. Function max adalah nak cari satu output. Dia nak cari output max. Itu maksimum lah biasanya. And then my max adalah file kita. Name dengan nama file my max. Ni call dia. And then number ni adalah input yang nak kena masukkan. Okay. Example, find the minimum and maximum number of 3 numbers. And then dia masukkan function min and max. Nak cari 2. Dia nak cari maximum dengan minimum. Lepas tu dia call file my min maximum. Ni adalah nama file dia. And then dia masukkan nombor-nombor dia. Nanti dia akan dapat keluar yang mana satu maksimum dan satu minimum. Sebab dia ada call function maximum and minimum. Boleh? Setakat ni faham? Faham, Miss. Ngantuk ke pagi-pagi ni semua? Macam diam je. Tu masih betul lah. Misalnya korang tu setengah kelim yang e-wallet tu kan. Macam diam je semua ni. Okay. Teruskan Belum kat lagi, Miss. faham. Miss tu pernah tunggu-tunggu juga ni. Tak boleh buka lagi. Okay, tak apa, kita teruskan. MATLAB function yang tersedia ada dalam MATLAB. Okay, ni adalah function yang memang dah ada dalam MATLAB. So kita tak perlu nak buat function, file function baru. Dia memang dah ada dalam MATLAB punya sistem. Antaranya adalah square root, average, inverse, and then fprint. Fprint adalah untuk kita nak keluarkan output kita. And then input, apa yang kita nak masukkan. Dan banyak lagi, banyak lagi. So sebenarnya banyak lagi lah, korang boleh explore dekat MATLAB. And then, okay, ni kita tengok nanti kat question sana. Okay, kita pergi dulu kat sini balik. Question 1. Okay, the formula of exponent rho is, ni adalah formula untuk exponent. Korang dah belajar belum ini? Rasanya ni ada dalam NA punya topik. Exponent growth. Exponential growth. Belum ke? Dah? Atau tak ingat? Ada 3 pilihan jawapan. Sila pilih jawapan anda. Ada yang tahu, ada siapa tahu ke formula ni? Blue. Tak tahu, Miss. Tak tahu. Okay, tak apa. Ni dia kata kat sini X node tu adalah initial population. Dia adalah node, dia bukan O. Okay, sepatutnya dia kecil sikit kat bawah ni. Kosong dia tu. So initial population. K ialah the population growth rate. So T ialah time of course. Jadi kita akan tengok macam mana dia proses sini. Okay, dia perkenalkan juga fprint kat sini. So fprintf yang kita pernah gunakan masa lab 1 lah hari tu. Dia adalah untuk keluarkan output lah. So very important that F is a print standard formatted. Okay, F for format.
Okay. Dan this one yang penting juga yang Miss nak highlight. Okay. So kalau kita nak keluar result kita string, kita akan guna S. Kalau kita nak keluar result kita single character, kita akan guna C. Kalau kita nak keluarkan result kita dalam bentuk number, output kita dalam bentuk number, kita akan guna D, integer I, and then floating, and then new line, \n, and then print tab, \t, and then double backslash is print to a slash, and double percentage is print a percentage sign. Kan? Boleh ke semua? Faham? Ini semua penting bagi orang yang, especially bagi yang guna software ataupun nanti untuk lab ni Miss akan ajar cara nak guna MATLAB secara bukan lagi dekat komen, tapi kita buka satu file baru untuk dia run. So pentinglah untuk tahu macam mana kita nak print F tu, nak keluarkan result kita dalam bentuk apa. Okay? Kalau tak keluar result. So korang tak dikeluar result tapi jawapan korang tu dia keluar dalam bentuk lain ataupun dia tak boleh nak run ataupun ada error dan sebagainya. So ni penting. Okay? Okay, kita teruskan. Ni contoh dia. Nak keluarkan nama lecturer, nama profesor, and then dia akan buat hashtag S untuk string. And then this one dia nak keluarkan umur, jadi dia akan buat hashtag D. D is for whole number. Okay. The nested if statement. Okay, kita juga belajar nested if statement. Dalam question nanti pun akan ada pasal if statement. So kalau kita perasan kat sini, ni dia punya syntax. If, expression, and then dia punya hashtag, hashtag, dia punya percent ni comment. Ada siapa-siapa tahu ke? Dia tahu kan? Percent ni comment, and then statement dia kat sini. Lepas tu F is expression kedua, and then comment, and then statement. Then repeat sampailah the last statement kita adalah N. Boleh? Semua? Okay, ini contoh dia. Okay. Nabil sihat ke? Biasa dengar suara Nabil ni, Nabil hilang. Sihat doktor. Biasa dengar Miss, suara sorry. Huh? Yeah. Sihat Miss. Oh, okay. Biasa itulah macam sunyi je tak dengar suara Nabil. So, okay. Tengok ni prosedur dia, prosedur code, and then true false. Okay, ni contoh contoh untuk if dengan else, dan kita kena faham konsep dia. Kalau tak faham ni tanya, sebab ini penting jugalah. Okay, first dia akan start, tahu tak maksud, tahu kot sebab C++ dulu belajar kan prosedur code ni. Tahu kan prosedur code? Ada yang tak tahu ke? Tahu Miss. Dia macam proses kita apalah. So kita start dengan start program, and then kita buat calculation. Dia nak sum. Jadi dia sumkan semua. Dia assignkan sum 1 sama dengan 150, sum 2 sama dengan 150 dan sum 3 150. Dia assignkan. Lepas tu dia enter FS, SS, TS. Okay. Enter ni maksud dia masukkanlah kan. And then input lah. Nanti kita akan letakkan kat sini. If FS dia adalah lebih besar daripada 110 dan SS adalah lebih besar daripada 110 dan sama juga TS lebih besar daripada 110, then dia buat total result S1 tambah S2 tambah S3, lepas tu keluarlah print sum. Keluarkan total result dia. Kalau if ni 11 lebih besar daripada 110. Jadi kalau tak, dia akan pergi pada else. Dia boleh continue dengan else. Nampak tak sini macam betul, then dia go. Kalau sini, betul salah, and then dia turun bawah. Kalau sini, betul salah kat tengah ni, then dia tambah 2, dia turun bawah. If, else if, ES is more than 110. Rasa macam ada typo kat sini. Nanti kita tengok.
Patutnya ada else if kat sini, bukannya else sahaja. Okay. Lepas tu barulah boleh dapat yang ni. Okay. And F is something wrong kat sini. Okay, tak apa. Kita tengok result. Kita tengok yang sebenar-benarnya Miss dah buat sebenarnya. Jap. Kita baru lab 1, lab 3. Kita masuk satu lagi nota. Kan kita ada dekat sini kan function baru kan. Kan kita ada satu lagi. Miss buka balik. Building a simple function and solving the equation. So sekarang kita masuk dekat equation. Masih ingat tak Miss cakap minggu lepas yang untuk lab korang kita ada gabungan lab yang tahun-tahun lepas. Kalau tahun lepas satu lab tu satu kelas kan, korang sekarang 2 minggu baru buat kelas kan. Jadi dia gabungkan lab 1 dengan lab 2. Jadi lab 3 gabung dengan lab 4. Sebab tu nota korang ada lab 4 dengan lab 3 kalau korang perasan. Okay. So kita belajar lab 3 punya untuk kita solvekan the equation. So let's see. Sorry. Ada soalan ke setakat ni? Atau ada permintaan ke? Komen ke? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay. Recorder okey ke? Siapa yang record ni? Ya? Ya. Boleh tanya. Ada soalan ke? Tak apa, nanti Miss, nanti. Okay. Azizul okey ke record setakat ni? Dah tahu dah dia pergi mana. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan. SYM function. This one is nilai 4 betul lah. Okay. Ada satu lagi function yang korang kena tahu, SYM function. So SYM function ni adalah biasanya kita guna untuk kita solve equation. Okay. So dia kata create symbolic scalar variable function and metric. Okay. Dia boleh, kita boleh savekan satu variable guna SYMS function. Okay, tengok contoh nanti. Okay, dia kata kat sini SYM function variable. Then equation dia akan masukkan and then dia akan letak solve. Ini adalah dia punya syntax untuk solve equation guna MATLAB. Boleh? SYMS. Ada satu benda, tak apa, nanti kita bincang nanti. Last question nanti kita akan ada problem dekat situ. Okay. MATLAB syntax kat sini sama juga. Kalau kita ada 2-3 equation pun kita boleh solvekan dengan menggunakan syntax yang sama. Cuma kena faham kita kena ada comma dan bracket dekat sini. Itu je penambahan dia. And then to solve trigonometric equation, kita akan ada solution, parameter, condition and solve equation, return condition. Okay. And then true, betul. Ini adalah syntax dia untuk kita solve trigonometric equation. Excuse me, miss. Parameter condition. Yes. Are you looking at the notes? Oh, I'm so sorry. Lupa nak share. Thank you Nabil. Itulah okay, miss. Nabil bilang. Kalau tak selalu Nabil yang ingatkan. Dah separuh dah habis dah nota baca. Thank you. Okay. Nak start balik ke? Ataupun okay. Kita pergi dekat nota yang conteng-conteng tu sebab dia sama je, cuma dia lebih detail dekat sini. Okay. Ni contoh dia. Dia nak solve the following equation. Dia bagi equation 1 dengan equation 2. And then kita, ni normal lah. Equation dia 1 je sebenarnya. Tapi normal yang kita buat secara manual. Pandai kan? Semua orang pandai kan nak solve problem ni? Miss tak perlu tunjuk kan? Boleh ke? Ada tak yang tak reti nak solve equation ni secara manual? Reti rasanya budak matematik. Ada yang tak reti ke? Nak Miss ajar ke? Perlu ke saya mengajar untuk solve equation ni? Hello? Tak perlu, miss. Tak perlu kan? Ni simple yang Tak SPM perlu kot, punya. Miss. Ya? Ya saya? Siapa tadi? Nak Miss ajar ke? Tak apa Okay, kalau tak tahu,
Okay, boleh PM Miss ataupun boleh PM Nabil. Okay. So dia simple, dia macam ni. Okay. First kita kena pindahkan semua X ni ke belah X sahaja, nombor sahaja. And then kita kumpulkan X ni, faktorkan X. And then kita, dia minus dulu. And then dia letak macam ni, lepas tu dia pindahkan. Lepas tu dia dapat L3. Senang je. Okay. And then SYM create a symbolic variable function syntax, and then SYM var. Dia boleh savekan sebagai variable banyak mana kita nak save kat sini. And then to solve equation with the one variable MATLAB, ni syntax dia sama macam tadi juga, cuma yang ni explanation dia. Direct variable to the solve equation. So S is a direct declare variable. Okay, F is a declare. And then solve adalah fungsi yang ada dalam MATLAB. Okay, so solve ni memang dah ada dalam MATLAB. So kita akan gunakan dia untuk solvekan equation tu dan dapatkan jawapan dia. Ada soalan ke setakat ni? Dia tak ada. Faham kan? Atau kita nak buat sama-sama nanti nak tanya soalan? Nampak macam nampak macam okey. Boleh ke semua? Boleh buat sama-sama nanti, Miss. Okey, bagus. Okay, jom kita teruskan sikit. Baru saya explain semua. Okay, sama je. Kat sini. Okay. Ini bila dia nak solve dua equation. Macam mana, and then dia akan dapat jawapan dia. And then to solve more than one equation, macam mana cara dia? Sama je, dia akan guna syntax yang macam ni, cuma pentingnya dia ada bracket dengan comma. Okay, ini syntax dia. And then trigonometric equation, solve dia macam ni. Simple je. Okay, jom kita pergi pada yang ditunggu-tunggu. Miss nak share dekat jawapan dia. Jawapan pula soalan dulu. Miss tak share jawapan boleh ke? Boleh je Sebab Miss malas nak buka jawapan. Okay, jom kita pergi dekat MATLAB terus. Okay, soalan pertama dia kata the city of Wakanda has an initial population 50 people. The population increase exponentially each year by function PT, and then dia masukkan ni equation yang kena ada. Lepas tu dia solve, dia kata dia nak apa, create the MATLAB function, name population with the growth rate K and time as a input and the function P as the output. Using for loop, kita dah belajar minggu lepas for loop, find the human population in Wakanda City every year for 10 years, important thing, with fixed growth rate that is K equal to what? Ni pun kita punya info. And then round off the answer. Okay, ingat round off to the necessary integer. Present the answer in table from using fprint. Ada soalan ke setakat soalan ni? Macam tu. Ada yang tak faham ke? Nak Miss translate bahasa Melayu? Tak kan? Sebab korang pun jawab Miss, yes Miss. So semua pandai bahasa Inggeris ni. So jom kita mulakan dekat labs ni. Okay, first, hari tu Nabil dia tanya Miss, macam mana nak clear command window kan? Sekejap Miss tunjuk satu contoh. Okay, kita ambil coding yang lab 1 dululah. Okay, Miss try run. Tapi dia takkan keluar. Dia keluar macam tu je kan? Okay, sebab Miss tak buat printf. Okay, ni antara kita panggil new script ataupun kita nak buka untuk run dekat sini. Ada orang yang run dekat command window. Kalau Miss ajar lab 1 kita guna command window. Tapi kalau kita guna new script ni, kita kena letak printf baru dia keluar. Kalau dekat sini kita akan letak dia macam ni. Okay, Miss ambil yang
part 1 and question 1 first. Kalau kita nak letak kat common window, benda yang penting adalah hilangkan dia punya semicolon. Okay, yang ni hari tu kan ada yang dapat error, betul? Okay, actually dia kena go element by element. Sebab tu dia kena ada titik kat sini. Kalau kita tak run yang ni, kita run yang atas, sebenarnya dia dah ada bagi tahu macam mana nak solve problem. MATLAB ni bagus sebab dia dah bagi tahu. C++ pun ada kan bagi tahu error kat mana dan apa yang patut kita buat bila berlaku error kan. Yang ni sabar dululah. Nanti kita tunjuk kenapa dia error. So macam tu cara kita nak belajar bila kita main coding. Kadang-kadang ada orang yang tak pergi sekolah tapi dia boleh buat coding kan. Okay, itu faktor dia sebab bila dia run dalam C++ atau mana-mana kod sistem, dia akan bagi tahu kat mana salah dia. Dia akan bagi tahu kenapa dia salah dan apa yang patut dilakukan. So itu yang membuatkan, bukan dia orang tak belajar, dia orang belajar. Tapi dia orang belajar melalui sistem dan tak pergi sekolah. Tapi dia orang boleh belajar sendiri. So still belajar sebenarnya. Okay? Kita tengok kat sini. Sorry, salah. Yang ni kena okay. Sekejap Miss besarkan yang ni. Command window. Okay. Perasan dekat sini dia ada bagi tahu. Power. Elementary powers. Sebab tu kita Miss boleh tahu kat mana error dia. Okay. And then cara untuk keluarkan dia kat command just hilangkan dia punya semicolon. Tapi kalau letak kat sini kita kena panggil guna fprintf. Boleh semua? Faham? Faham tak? Miss? Okay, untuk Nabil punya question hari tu macam mana nak clear semua ni, kita tekan dekat home. Dekat sini ada clear command. So just tekan and clear all. Boleh? Ada satu cara lagi, kita nak clear kita punya variable. Sebab bila dia save dekat sini, kadang-kadang kita tak boleh guna dah variable tu. Bila kita nak delete semua ni, and kita call balik, dia macam masih ada, control. Okay. Dia masih ada kat sini. So dia akan mengganggu kita punya result the next. So untuk clearkan apa yang kita save dekat dalam ni, kita just tekan dekat sini, clear workspace. So kita clear. Okay, ada lagi tak yang Miss tertinggal nak bagi tahu hari tu? Kita kod new script and then clear command, clear workspace. Okay, itu je. Okay. Okay, tapi yang tu nanti ke level lagi tinggi kita akan belajar untuk upload semua ni. Okay, lepas tu editor, run. Okay. Oh, online ni dah ramai yang guna online ke ataupun ramai yang guna software? Ramai tak yang guna software? Kalau nantilah misalnya tu. Okay, Miss tahu yang ada yang dah mula kelas face to face kan, dan berkemungkinan lab pun akan jadi face to face lepas ni. Kita orang masih lagi berbincang. So ramai ke hari tu yang datang kelas Dr. Azwani? Berapa orang yang face to face tu? Tahu tak berapa orang yang datang kelas face to face hari tu? Kalau tak silap rasanya 6 orang je kot. Oh, 6 orang je. Menarik. 6 orang jadi 7 orang. Buat pasukan bola sepak pun tak cukup. Tak apalah. Nanti Miss tanya balik sama ada lab akan buat face to face ke tak. Tapi mungkin je jadi face to face. Sebab dia orang yelah dah buat cantik-cantik, dah ada kamera gerak-gerak. Kalau dia orang tak panggil face to face tak jadi kan. So berkemungkinan lah ada face to face. Tak apa, yang tu kita fikir nanti. So yang lain kiranya datang sem depan betul tak? Yes, Miss. Okay. Okay, jom kita pergi pada soalan tadi. Lab 1, function. Okay. First kita kena buat function file. Jadi untuk function file ni memang kena buka satu
New script. Excuse me, miss. Yes. My MATLAB kat atas tu tak ada the editor. Oh, tak ada. Guna software? Yeah, miss. Okay, software. Okay, next class, sebab Miss mungkin akan masuk lab next class. So Miss akan tunjuk macam mana guna software punya. Boleh? Boleh, miss. Thank you. Setakat ni yang guna online, Miss boleh ajar macam ni dulu. Sebab Miss pun guna online sekarang. Okay, kita teruskan je Nanti Miss akan ajar balik. Okay, untuk nak buat file function, kita akan guna new script. Kita akan buat satu new script. Ada juga guna function, tapi nanti Miss tunjuk yang function lah. Tapi sekarang kita guna ni. Tapi kita buat macam ni pun, dia boleh save sebagai function. Bila kita run, error. Kat mana error? Error tapi dekat CD dah save sebagai function. Perasan tak? Boleh? Okay, dia error sebab kita belum call dia. Nanti kita akan call dia dekat dalam satu lagi. Boleh ke? Setakat ni untuk macam mana kita nak buat function. Cepat, snap. Screenshot. Ni cara dia. Okay? Okay, kita teruskan untuk yang ni. Question B dia. Share this step. Okay, kita nak pergi dekat question B yang ada loop tu. Jadi kita kena buka script baru untuk kita nak masukkan question B dan kita call function dekat A. Okay, let's see. Okay. Ni yang B punya. Kita nak panggil 1 hingga 10 kan tadi kan? Lepas tu population, kita panggilkan, sorry, dia sepatut tukar name. Wait let's tukar nama dia. Dekat sini, susah, tekan tu je. And then rename, mana rename? Perasan kat sini dia dah jadi macam ni. Dia cuba run. Round ni untuk round tadi kan dia kata kan dia nak round and then dia nak jawapan dalam integer I. I adalah integer. Boleh semua? Boleh faham yang ni? Tengok balik kat soalan ni kan dia kata dia nak round off. Important thing yang kita kena highlight kan bila kita baca soalan. Lepas tu dia nak dalam integer. So kita penting lah untuk kita buat dalam ni. Dia mesti ada perkataan round kat sini. Round ni untuk kita roundkan jawapan kita. And then bila dia guna percentage I adalah untuk integer. Boleh semua? Boleh ke setakat ni? Miss nak run ni? Miss run dulu Okay. Boleh, Miss. Okay. Okay, nampak dia dah boleh dah. Ada error lagi. Mana error dia? Sekejap Mana error dia? Mana error dia? Sini dah, sini dah okey. Tadi kan sini ada error. Dan sini dah okey. Cuma sekarang ni masalah kat sini. Dia kata dia ada error dekat for may not be available for the end. Oh, dia mah ada for kat sini. Oh, end kat sini. Kenapa tak boleh nak end? Wait. No, salah dia. Be not be equal to 0 exponent kt. Then mention dekat sini. Population. Itu dah. Apa lagi yang salah dia? Oh, sorry. Betul lah. Nanti kita kena
Sekejap. Lagi Miss settlekan masalah ni. Kenapa dia ada warning kat sini? Keluar pula. Dia lambat save. Boleh semua? Okay, perasan kat sini. Tadi dia kata, ya, boleh. Okay. Tak nampak ke? Macam mana dia tak? Bergedok. Ya Allah. Sorry. Okay, sekarang dah nampak ke? Thank you. Risau gitu. Okay. Kalau kat sini, perasan. Tadi, dia kata Kak Miss dia still ada warning. Warning dia masih ada, tapi nanti kita tengok masuk kat soalan B, mungkin warning tu akan kurang, tu akan hilang. Okay, tadi kan dia macam error. Sampailah kita masukkan coding kedua dan kita run sebanyak 2 kali. Barulah dia keluar result macam ni. So dia ada result dia macam ni. Boleh? Sempat screenshot. Okay, kita tengok soalan B pula. Soalan C. Dekat bawah ni. Okay, share this tab dulu. Salah. Okay, C. Find the population of human in Wakanda City after 10 years again. Important thing. With grow rate. Dia tukar rate dia. Dia buat 3 kali rate. Lepas tu dia kata round off. Dan jawapan masih dalam integer. Okay, jom kita pergi balik dekat sini, share this tab balik. And then kita masukkan untuk soalan C pula. Cara dia. Tak ada pula pun ni. Okay. Ni adalah T sama dengan 10 sebab kita nak T adalah masa kan. So selama 10 tahun tu jadi buat T sama dengan 10. Dia tak ada for sebab tadi kan soalan pertama dia kata dia nak for kan. Soalan B tu dia nak for tapi soalan ni dia tak bagi tahu pasal for. Dia suruh masuk je terus and then bagi jawapan dalam round and then kena ada jawapan dalam integer. Tak cukup, tak habis. Okay, jap kita try run dulu tengok jawapan dapat integer tak. Still integer. So okay. Boleh? Boleh ke? Okay, sekarang Miss tahu kenapa dia warning tadi. Dia ada warning tadi kan? Okay, warning dia kata sebenarnya tak sepatutnya guna for. Sebab boleh bayangkan C kat bawah ni tak guna for tapi B guna for. So dia nak, warning tu dia akan bagi tahu untuk kita memudahkan kerja kita. Jangan complicated. Okay? Boleh? Yes. Soalan A dia. Okay. Share step. Okay, soalan A dia. Dia just suruh kita buat function. Function file. Boleh? Name of population. Dia kena ada name of population. Sebab tu Miss tukar tadi nama dia kepada population. Okay? So file itu adalah dekat sini. Question A. Okay, boleh semua? Setakat ni boleh ke? Finish part 1 kan? Sekejap, kita tengok ke sini. Kita ada question 2. Okay, untuk question 2 semua ni boleh buat sendiri ke? Sekejap. Speed and location. Ni boleh buat sendiri ni. Boleh? Atau Miss tunjuk A je lah. Miss tunjuk A lepas tu yang bawah tu korang buat sendiri. Boleh? Okay. Step. Tapi before that kita kena clear semua ni dulu. Supaya dia tak ganggu kita punya variable. Okay. Okay. Untuk soalan 2A.
Kita baca soalan yang sama. Okey. Soalan 2 tu boleh. Sekejap, mana question dia? Kalau Miss bagi jawapan A, maknanya Miss dah bagi jawapan untuk semua. Okay. Sebab dia akan test nanti. Yang test ni maknanya you guys kena masukkan berapa banyak yang you nak and then nanti print screen lah. Okay. Cuma untuk coding atas ni Miss ada. Memang Miss dah buat. Macam mana? Tak apalah. Miss dulu pun dia tahan juga meniru. Okay, tak apa. Tengok kat sini. Dia kata kat sini, imagine there is a speed track location, long highway, a driver. Miss malah baca. Nabil boleh bacakan untuk Miss tak? Miss malah baca lah. Nabil? Caramel. Caramel bacakan untuk Miss Miss malas baca. Question number 2. Yes. Okay, tak apa. Okay. Ada siapa-siapa nak translate kan? Macam ada tak? Azizul, translate Azizul? Azizul masih di situ atau masih record je? Azizul? Betul dia record, nampak? Kita faham. Asia, faham tak? Question ni apa? Nik Fasihah? Oh, semua tak menjawab. Bibi. Bibi ada Bibi? Bibi? Ya, Okay. Bibi faham tak question ni? faham sikit je. Okay. Cuba bagi tahu apa yang Bibi faham dari question ni. Dia kata speed limit untuk location yang driver drive tu 110 kilometer. So Kalau dia lebih? nak, kalau lebih Bersamaan? 100.5. Pandai. Okay. Okay, thank you Bibi and Caramel. Terima kasih. Okay. Betul apa yang dia kata. So maknanya kalau pemandu tu drive lebih daripada 110, dia akan kena saman 150. Okay? Dia akan appear. Dia akan keluar jawapan, dia akan keluar saman dia sebanyak 150. Lepas tu untuk yang first dia kata when driver pass 110, dia akan first location dia akan appear 150. Then when driver more than 110, bila driver tu drive lebih daripada 110, the first and the second location, di location pertama dan location kedua, dia akan kena bayar RM300. So bermakna saman pertama tambah saman kedua. Lepas tu dia kata apabila driver tu melebihi 110 pada semua location, dah tak kira lah 3 ke 4 location ke 5 location ke, maknanya lebih daripada 2 location, dia akan kena saman sebanyak 450. So kalau kaya sangat tu tak apalah, langgar je semua benda. Okay, lepas tu yang keempat, when the driver did not drive past, okay, bila driver tu tidak melepasi 110, jadi dia tak ada saman lah. Okay, itu tugas kita. Kita nak buat satu projek, kita nak buat satu sistem yang boleh solve semua ni. Dan dia dah bagi tahu sini guna if condition statement. So ini kalau soalan dekat universiti memang dia akan bagi tahulah nak guna if ke, nak guna apa ke, tapi secara kita sendiri apabila kita nak jadi programming, kita kena tahu macam mana nak solve problem tu. Bila ada pilihan macam ni ataupun ada beberapa condition, secara automatiknya kita akan guna if.
kita mesti tahu yang kita akan guna if. So nanti bila kita nak buat projek, tak kira lah apa-apa sebab cikgu lagi. Sebab Miss ajar juga sekolah Miss ajar tuition, so kadang-kadang jadi panggil cikgu, sorry. Then Miss dapat maklumat lah daripada doktor yang you guys akan buat satu projek besar. So projek tu kena solve problem. Dia takkan bagi tahu nak guna if ke nak guna for ke. So dari situ you guys kena tahu bila ada pilihan ataupun bila ada condition, kita mesti akan guna if. Okay? Okay, itu syarat dia. Okay, Miss nak bagi result, nak bagi coding ke tak? Saya rasa Miss perlu bagi coding tak? Dalam nota dah ada coding. Dah ada contoh macam ni. Cuma Miss boleh kata kat situ ada berapa careless. Miss boleh cakap terang kat situ. So make sure baiki careless tu kalau boleh baiki. Kalau tak boleh baiki boleh PM Miss. Okay? Boleh tak Miss tak tunjuk jawapan untuk yang ni? Boleh? Kena effort sikit lah tengok nota yang dalam Google Classroom. Dah ada dah. Tadi Miss ada explain sikit pasal ni. So, kalau Miss tunjuk memang automatically untuk jawapan bawah tu semua dah boleh dapat dah. Boleh? Boleh ke semua? Ada soalan tak? Before that, ada soalan tak? Sebab ni akan buat sendiri kan? Sebab Miss bagi korang buat sendiri sebab ni juga antara, ni orang kata latihan kecil untuk korang punya the big project nanti. Tapi biasanya di era modelisasi, zaman korang lah, zaman korang ni kan biasa dah pandai coding, dah biasa dengan coding. So mungkin korang mungkin tak ada masalah lah untuk buat untuk buat projek besar nanti. Boleh buat sendiri yang ni. Kalau ada problem WhatsApp. Jangan nanti bila Miss write nanti banyak yang salah ke, Miss akan bagi buat correction. Kalau boleh Miss akan bagi korang full mark. Miss nak bagi korang full mark sebab Miss tahu betapa pentingnya carry mark untuk kita kan. So kalau boleh tanya dululah. Jangan sampai bila Miss dah check banyak salah nanti risau. Okay? Boleh semua? Okay, so Miss tak akan tunjuk dia punya coding kat sini. Okay, jom kita pergi pada part 2 terus. Okay, part 2 dia nak solve je equation ni. Macam tadi kita boleh solve secara manual sebenarnya. So kita nak tengok cara MATLAB solve secara MATLAB lah. Okay, kita masuk dekat part 1. Okay, tadi Miss ada bagi tahu dalam nota pasal satu definisi function yang digunakan untuk solve problem, SYMS. Okay, yang ni memang digunakan untuk solve equation. Dia dalam function SYMS ni, dia ada satu program itu solver. Jadi dia call solver ni untuk solve equation dan dapat result untuk variable ni. Boleh? Semua? S adalah untuk apa? Masih ingat tak? Hashtag S adalah untuk string. Tapi boleh keluar result kan? Sebab string anything kan? Karakter boleh, nama boleh. Boleh? Ni senang je kan? So bila tahu yang ni maknanya boleh buatlah yang bawah-bawah tu. Sampai G. Ada question tak? Atau macam nak tahu sikit-sikit yang mungkin rasa macam confused dekat sini? Ada? Nak tahu yang mana? Oh, Miss tak share. Sorry. Miss lupa nak share tab ni. Okay. Lepas ni share screen je lah. Okay, nampak tak? Okay. So dia sama je, dia guna SYMS. Ni adalah dia punya function dia. Lepas tu dalam tu dia call balik solver dia. Dalam function tu dah ada solver. Lepas tu dia solvekan equation ni, dia solvekan X ni. So bila boleh settle yang ni, maknanya boleh settle lah semua soalan daripada A sampai G. Boleh? Okay. Atau ada rasa macam nak Miss tunjuk soalan G ke, soalan F, boleh sekarang. Ada tak? Soalan mana lagi yang rasa macam takut tak boleh dapat? Yes. Maybe another example, Miss. Choose one question.
Can I see the questions, miss? Oh, yes. Sure. Okay, which question? F. Jadi, because dia ada jawapan dia mungkin akan ada banyak N tu. Okay, miss. F looks hard. Yes. Okay, thank you, miss. Oh, nampaklah Nabi tak sihat tu. Okay, rasa-rasa F ni akan keluarkan berapa jawapan N? Logiknya. N ada berapa nilai? 3. 3, yes. Bila dia punya order adalah 3, so kemungkinan dia akan ada 3 titik ataupun 3 koordinat. Kan? Masih ingat kan belajar sekolah? So berkemungkinan N akan keluar 3. So mari kita tengok bila kita masukkan N kat sini. F tadi. Dah hilang. Tak boleh back. Ctrl Z boleh kot. Alhamdulillah. Tak boleh. Sekejap Okay. Let's see this. Okay. So nampak Miss buat N power of 3 plus N power of 2 equal 22 darab dengan N, 20N lah. 22N lah. Lepas tu tambah 40. And then solve equation 5 N. And then result dalam ni kita try run. Nampak? Dia ada 3N. N1, N2, N3 dia. Yes. Sorry. Lupa. Sekejap. Miss rasa Miss kena tukar lah. Sekejap Miss share screen again Kita buat share dekat interior screen. Sorry sangat. Lah. Terima kasih pada yang menegur sebab Miss memang kalut sikit. Okay, jom. Share screen. Okay. Sekarang boleh nampak? Okay. Thank you. Okay. Jadi sama N kuasa 3 kat macam ni. N kuasa 2 macam ni. Lepas tu 22N tambah 40. Solve equation. Dapat yang ni. So dia akan dapat keluar result dia 3N. Boleh semua? Ada soalan? Untuk part A. Part 2A, sorry. Tak ada Kita boleh jawab soalan ni senang je kan? Dekat bawah-bawah nanti susah. Kita lebih fokus pada kat bawah ni. Okay. Untuk question 2 pula, dia suruh kita solve 2 equation. Jadi kena masuk 2 equation lah kan? Okay, sekejap. Miss nak clearkan dulu boleh? Sebab takut nanti dia ganggu. Dah nampak dah coding kita. Okay. Untuk 2 equation, kita akan masuk macam ni. Okay, masukkan equation pertama, masukkan equation kedua, solve, and then dia ada bracket. And then comma kat tengah dia. And then close bracket. Bracket lagi, comma, bracket. Sebab kita akan ada 2 variable kan? Variable X dengan variable Y. 2 equation dan 2 variable. And then ingat SYMS kena define X dengan Y. Define dia punya variable yang kita nak cari. Boleh? Boleh ke? Okay, kita try run. Run dia. Okay, dia akan keluar X dia berapa, Y dia berapa. And perasan dekat sini, equation 1 pun ada result dia. Equation 2 pun ada result dia. Solution total pun ada result dia. And then solution X pun ada result dia. Kita tengok dekat sini. Boleh buka tak? Boleh buka Mesti cari buka dia. Macam boleh buka. See? Ni adalah sebab kita save. Kita assignkan dia sebagai equation 1. So let's see equation. So 3. So dekat sini sebab kita assignkan dia 3.
masuk dekat EXO. So kita call dekat sini. Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Ada lagi tak yang nak suruh Miss buat untuk question B ni ke rasa dah boleh buat dah semua sampai D? Oh, dia ada yang 3 equation. So make sure buat sama juga teknik dia. Tambah bracket je lah. Tambah koma, masukkan equation ketiga tu. Boleh? Tambah equation kat sini. Boleh ke semua? Ada soalan? Jangan lupa Boleh. tambah kat sini juga. Boleh Miss. Okay. Lepas tu jangan lupa tambah lagi dekat sini. Okay. Kalau tengok yang senior, diorang buat dekat command window. So diorang buat kat command window, diorang takkan print F. Tapi Miss harap korang boleh print F. Okay? Boleh? Boleh tak? Nak tengok tak contoh yang kalau tak print F, kita masuk dekat command window, dia tak akan masuk F print ni, dia akan masuk sampai sini je. And then dia paste kat sini. Then dia buang koma kat sini. Dia buat, semicolon kat sini. And then dia enter. Dia akan keluar macam ni. So dia tak berapa cantik lah. So sebab kita kan nak biasakan diri kita dengan buat programming kan. So kita patut buat macam ni. Okay, supaya dia kemas dan nanti bila nak buat programming pun dah terbiasa. Boleh semua? Okay. Memang Miss saja nak ambil nak lambat sikit masa tu. Hari tu kelas habis 9.30 kan, awal betul. Ibu rasanya 9.30 juga habis ni. Sebab macam tu lah. Miss ajar laju ke? Laju ke Miss ajar? Tak, ikut. Okay. Kalau laju cakap je laju. Sebab Miss, yelah first time mengajar lab. Miss ajar tuition juga. Tapi lab ni first time lah. Tuition tu pun Miss ajar seorang-seorang. Sebab tu kadang-kadang Miss ajar tersasul sebab cikgu kan. Miss ajar seorang-seorang pelajar. So yeah. Okay. Solve the trigonometric equation pula. Macam mana kita nak solve trigonometric? Tadi Miss dah tunjuk dia punya syntax dia. So, kita tengok sekarang dia punya jawapan dia. Okay. Sama kita mesti guna XY MS. So solution dia kat sini. Lepas tu parametric and then condition. And then solver. Dia masukkan equation dia, samakan dengan jawapan dia, equation dia apa kat sini, negatif 1. And then return condition, ini dia punya what we call it, dalam library lah, library function of SYMS ni. Untuk kita nak solvekan trigonometry, kita kena guna return condition. Lepas tu true jika dia betul, and then kita akan keluarkan result. So let's see. Dia tak keluar. Wait dia kena, oh sorry. Sebab Miss tak buat dia, kalau perasan Miss tak letak print F, so dia tak akan keluar lah kan, betul? Okay, so kita tengok bila Miss letak dekat command window. Sekejap, Miss nak clearkan dululah semak. Okay, jom. Okay, masukkan dekat command window, buang dia punya semicolon, enter. Okay, dia akan keluar macam ni. Kenapa dia keluar macam ni? Tadi ni. Okay. Okay. Solution dia keluar, parameter dia K, condition dia macam ni. Boleh semua? Condition kan K integer. Betul tak? Okay, kalau kita nak print F, solution dia dalam bentuk apa tu? Oh ya. So screen, sekejap. Kita try buat Kita try buat dia punya print F.
Boleh semua? Boleh tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni? Boleh? Boleh, Miss. Okay, ni untuk question nombor 3. Dan question nombor 3 sama je dengan question nombor 4. So kalau boleh buat nombor 3, mesti boleh buat nombor 4. Sekarang ni question nombor 5. Itulah gabung bahasa Inggeris Melayu. Okay, soalan nombor 5. Ni yang akan ada problem. Miss cakap dulu, tapi Miss tak nak bagi tahu dululah dia punya problem dia macam mana. Buat dulu. Nanti bila ada error, Miss akan bagi tahu next week macam minggu-minggu yang lepas. Boleh? Nombor 5. Dia akan ada problem. Dia problem dengan library tu sendiri. So kena faham lah. Tapi actually MATLAB bagi tahu. Dia bagi tahu macam mana nak solve dia. Macam tadi juga MATLAB akan bagi tahu. So boleh buat sendiri rasanya tu. Okay. Macam biasa kita habis awal. Ada soalan tak? Dia tengah-tengah buat coding ke, hari tu ada yang hantar lambat sangat-sangat hantar assignment. Miss pun tak tahu kenapa. Tapi Miss notice lah sebab dia akan hantar kat email Miss. Sekejap Miss bagi tahu nama dia tak naklah mention kat sini. Tapi yang hantar lambat tu dia tahulah kot. Dia boleh PM Miss bagi tahu reason. Kalau tak nanti Miss kena tolak markah sebab dia macam satu benda lagi dia macam dia tak fair tau. Miss boleh terima kalau ada masalah internet ataupun hang laptop ke, Miss boleh terima sebab Miss pun pernah belajar online juga dulu sama macam korang kan. Cuma kalau hang laptop takkan berhari-hari, takkan sampai berhari-hari lamanya. So bila lambat sampai berhari-hari tu something not somewhere lah. Dan dia tak ada pada orang yang hantar awal. So ni juga Miss nak cerita lah. Masa Miss belajar dulu ada person yang main isu macam ni. Dia macam dia hantar dia bagi tahu lecturer yang dia selalu ada masalah internet. Tapi hampir semua subjek dia ada masalah internet dan dia hantar lambat, especially kalau kita punya exam semua tu. So dia tak fair pada orang yang jawab pada cukup-cukup masa tu. Kan? Tambah-tambah lagi bila habis dia exam dia akan WhatsApp semua orang dan tanya jawapan jawab apa. Tapi dalam masa yang sama dia WhatsApp juga lecturer, dia kata yang dia lambat sebab internet masalah. So dia sangat-sangat tak fair. Walaupun pointer tinggi mana pun, tapi bila buat perangai macam tu, trust me you never go anywhere. Tak ada apa pun, dan kosong orang panggil. Okay? So yang hantar lambat hari tu Miss tak tahu reason. Kalau Miss tak tahu reason, Miss tak boleh buat decision lah. Kalau tak Miss akan tolak markah je lah. Macam tu. Bukan tegas tapi lama sangat kot hantar tu. Kesian lah kat orang lain hantar tepat-tepat masa. Okay? Bolehkah kita habis 9.30? Atau ada soalan? Sekarang ni Miss bagi untuk tanya soalan. Tapi kalau tak ada soalan kita boleh tamatkan kelas 9.30 kan? Ada bantahan tak? Tak ada, Miss. Kesian dekat yang recording tadi, mana Azizul? Takut nanti record dia berat sangat. Okay. Tak ada soalan betul ni? Caramel tak ada soalan Caramel? You know why I call you Caramel tak? Sebab Miss suka sangat coffee caramel. So bila disebut nama dia, caramel, the first thing yang Miss fikir lah. Okay, macam bulan kosong je ni sebab nak tunggu masa 9.30 kan. Ada soalan atau soalan pasal personal ke ataupun pasal belajar ke boleh tanya juga. Pasal lab ni mungkin senang sangat kot lab ni. Yelah baru lab 1, lab 2 kan. Masuk lab 3, lab 4 dan lab 5 nanti. Sekarang ni assignment dah banyak ke? Belum. Matematik mesti last minute ni bagi assignment. Betul tak? Ke dah ada assignment dah start? Dah ke belum? Sekarang midterm kan? Pertengahan SEM. Dah masuk ke? Ada midterm? Senyap. Belum, Miss. Belum. Ya, sebab
Ni satu benda yang korang kena tahu. Tak tahulah, tapi matematik memang daripada zaman Miss Sem 1 sampailah ke final Sem, dia last minute. Memang suka last minute. Sebab tu bila, especially untuk lab ni better buat awal. Sebab nanti bila last-last nanti terkejar-kejar. Sebab assignment akan bagi last minute, midterm akan buat last minute. Semua last minute. So kalau dapat tu terus buat je. Biasanya matematik macam tu lah daripada zaman kuno lagi. So kena redor je lah. So last minute tu lah macam struggle. Mulalah ada yang demam, sakit. Kita ada 5 minit lagi. Dia cakap apa lagi? Nervous lah Miss korang diam macam ni. Nanti face to face tengok lah. Miss suruh korang bangun dan bercerita kat depan tu. Siapa yang datang 6 orang tu lah. Yang tak datang tu tak tahulah. Yang datang tu lah yang akan jadi mangsa je. Teman Miss. Miss cakap seorang ni. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Okay, dah claim ke? Dah boleh claim ke? Yang e-dompet tu? E-wallet punya. Sekejap ni. Miss pun baru nak tengok Shopee. Miss nak tanya, yang paling tua dalam kos korang umur berapa Tahu tak? Yang paling tua. Tak ada yang mengaku diri dia tua. Oh, korang kenal tak Saya Isyadah Smith? 22, Doktor. Oh, 22. Muda lagi. Paling tua ke? Kenapa? Ataupun ada yang lagi, korang second year kan? 22 is normal right? Betul? Ibu tahan lah. Ada tak, korang kenal tak Isyadah sebenarnya? Sebab first time tak pernah jumpa lagi kan? Semua online je kan? Betul? Itulah. So that's why korang tak kenal sangat kan? Betul tak Sem depan korang akan datang sini? Ke Sem akan datang lagi sekali? Sem depan. Sem depan. Sem 4. Yelah. Sem depan Sem 4 kan? Ke Sem depan Sem 5? Sem 4 lah. Tapi exam SEM ni dah wajib face to face, so semua kena balik for exam lah. Oh, menarik. Macam mana tak balik? Duduk mana? Dah fikir dah nak duduk rumah sewa ke? Hostel memang tak boleh kan? Sebab hostel dah penuh. Okay, nanti PM lah kalau ada masalah rumah sewa. Beritahu Miss sebab kita tahu jugalah rumah sewa dekat sini. Macam mana nak cari rumah sewa tu semua. Yang 6 orang tu semua duduk asrama ke atau duduk rumah sewa? Tapi rumah sewa tak boleh bulan-bulan. Susah lah nak dapat rumah sewa bulan-bulan biasanya. Tapi Miss pernah buat, tapi tu masa PKP. So memang orang memang perlukan penyewa. Tapi sekarang ni memang demand. Sebab diorang dah ramai student. So ya. Yeah. Okay, kita ada 2 minit lagi. Tapi korang kena fikir sekarang lah. Miss cakap terang, bila kena datang UMT ni, korang kena fikir sekarang nak duduk mana. Sebab memang susah nak dapat lah. Dan memang pack, memang ramai orang. Kenapa diorang buat tindakan macam tu Pada Miss kurang rasional lah sebab budak-budak tak balik. Lepas tu tiba-tiba final je nak kena, final exam nak kena datang. Lepas tu nak duduk mana? Bukan Terengganu ni banyak sangat tempat penginapan. Lagi-lagi ikut minggu-minggu je tu, hari je kan. So, wow. Tak apa, nanti kita bincang. Nanti Miss akan tanya balik, betul ke dia buat macam tu? Mengarut ni. Sebab memang UMT memang susah lah nak dapat tu orang cakap. Jadi lagi sekarang ni memang penyewa yang bagi sewa memang demand-demand lah. Dulu tak ada deposit, sekarang nak deposit. Masa zaman PKP tu memang senang sikit tapi sekarang ni itulah tak apa, nanti kita fikirkan sama-sama ya. Miss tolong juga. Okey, 1 minit lagi. Berkulit. Sekejap, Natasha ada Oh okey, siapa yang tak ada tadi? So nampaknya Natasha seorang je Yang lain memang tak ada Ada 3 orang rasa tak datang tadi. Miss, rasanya nama saya kot sebab tadi terkeluar Webex lepas tu. I know, Sofia. Tak, Syamina. Syamina je Ini Sofia memang tak ada Tasha.
Sekejap Natasha. Syamina. Okay. Haifa. I know ada tu Miss. Dia kata dia Ada, Miss. kat box. Saya Haifah. Ada, okay. Sekejap tadi siapa? Hana. I know. Dia kata dia ada. Dia ada Haifa ada Dia semua ada. Okay, nice. Kerja Miss semua ada. Okay. Yang hantar lambat tu je lah PM Miss nanti. Tu je lah kot yang mungkin Miss kena settlekan. Miss tak, kalau boleh tak nak tolak markah. Kalau boleh nak bagi korang full mark. Sebab yelah, macam Miss cakap tadi, carry mark sangat penting. So ni peringatan carry mark sangat penting. Sebab lagi-lagi korang dah exam nanti kan face to face. Lagilah. Please, carry mark sangat penting. Face to face, hidup mati sama seorang. Okay, dah lebih 1 minit. Alhamdulillah. Okay, kita tamatkan kelas kat sini. Ada soalan lagi ke? Ada apa pertanyaan sebelum habis kelas ni? Tak ada Okay, thank you semua. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.